Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Bersiaran awal pagi pada hari ini bermula jam 8 pagi sehingga 10 pagi di mana kita akan mengupas berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-12 bagi kajian Suara Penggal yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tempoh hari yang lalu bagi kita mengupas lebih lanjut berkaitan dengan beberapa perkara. Semalam kita dah kupas beberapa topik dan hari ini kita akan lebih menyentuh berkaitan dengan ekonomi dan juga isu-isu semasa serta berkaitan dengan macam mana kadar prestasi pembasmian kadar kemiskinan di negara kita. Anda bersiaran bersama saya Izu Yusof dan juga rakan tugas. Saya Herlina Pallavi. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan seperti biasa kami akan mulakan dengan perkembangan dari portal bernama.com dan apa yang boleh kami kongsikan hari ini pagi ini adalah berita baik untuk semua warga kerja bernama. Apa itu? Okey, semalam Menteri Komunikasi dan Digital iaitu YB Fahmi Fadzil telah mengumumkan bahawa Datuk Seri Wong Chun Wai telah dilantik sebagai pengerusi baharu bagi Pertubuhan Nasional Bernama bagi menggantikan chairman yang lepas iaitu Datuk Ras Adibar Razi yang telah tamat kontraknya pada 23 Januari lepas, dan Datuk Seri Wong Chun Wai akan mula berkhidmat bagi tempoh 2 tahun sehingga 31 Ogos 2025 berkuat kuasa pada 1 September 2023. Selamat datang kita ucapkan kepada Datuk Seri Wong Chun Wai ke Bernama dan semoga kita dapat melihat satu anjakan dan juga perubahan baru dan juga Bernama terus melangkah dan juga relevan seiring dengan peredaran zaman. Dan pada masa sama juga, Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fadzil telah membuat pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur iaitu Datuk Muhammad Jamil Hussein sebagai Yang di-Pertua Majlis Penyelidikan Bernama, dan 4 lagi ahli majlis itu berkuat kuasa bagi tempoh sama bermula 1 September sehingga 31 Ogos 2025. Tahniah dan syabas diucapkan dan selamat datang kita ucapkan kepada Datuk Seri Wong Chun Wai ke Bernama. Semoga kita dapat bekerjasama dengan lebih erat selepas ini. Betul, dan itu juga yang saya harapkan bahawa perkembangan berita di Bernama ini akan terus mekar dengan pengalaman Datuk Seri Wong Chun Wai yang ada 38 tahun. Baik, kita juga nak kongsikan kepada anda tentang cukai. Kita faham bahawa cukai merupakan hasil untuk kerajaan kutip dan kemudiannya disumbangkan kembali. Namun ini apa yang dikatakan memperkenalkan semula GST akan meningkatkan hasil kerajaan, tetapi ia perlu lebih jelas kerana pasaran untuk menyesuaikan keputusan pelaburan mereka adalah sewajarnya. Ini yang perlu kita tekankan kerana memang kita faham GST ini boleh tingkatkan hasil kerajaan, tetapi kita mahu menyesuaikan dengan keputusan pelaburan. Kalau kita melihat pandangan daripada Ketua Ekonomi dan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, beliau berkata wajar untuk kerajaan mempertimbangkan semula GST kerana kita faham bahawa rejim ini akan melonjakkan kutipan hasil, tetapi kita perlu juga mementingkan satu sistem pencukaian yang lebih telus. Apa yang boleh kita jadikan untuk lebih telus dan terbaik adalah menangani ekonomi bayangan kerana kesemua peniaga perlu mendaftar untuk menuntut kembali cukai-cukai yang telah dikenakan kepada mereka. Betul. Dan kalau kita lihat juga Encik Firdaus Rosli iaitu Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad turut berpendapat lebih banyak kejelasan diperlukan daripada kerajaan memandangkan pemain pasaran perlu bersedia dan menyesuaikan keputusan pelaburan mereka dengan sewajarnya. Dan untuk maklumat, GST sebanyak 6% telah pun diperkenalkan pada tahun 2015 tetapi dimansuhkan 3 tahun selepas itu dan digantikan dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Dan kita masih tak tahu lagi. Yang pastinya saya rasa cukai ini mungkin tak akan dikenakan dalam masa terdekat. Tetapi apa sahaja keputusan kita perlu nantikanlah. Tapi saya kira bukan masa yang terbaik untuk memperkenalkan cukai baharu untuk rakyat-rakyat di negara ini. Baik, kita nak juga ke perkembangan laporan cuaca sebentar saja lagi. Jom kita saksikan.
Baik, bertemu kembali. Kita mulakan dengan perkembangan ataupun perbincangan kita ataupun kita nak mengupas berkaitan dengan satu topik yang cukup sinonim dengan apa yang sering diperkatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana beliau menyampaikan hasrat untuk menjadikan tahun ini tahun berakhirnya ataupun menoktakan kemiskinan di negara Malaysia selaras dengan wawasan beliau iaitu ekonomi Malaysia Madani. Dan hari ini kita ada siapa di studio? Elina, silakan. Bersama dengan kita pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan, Datuk Zainal Abidin Sakom. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Dan sebagai pembuka bicara, mungkin Datuk boleh ceritakan sebenarnya apa sebenarnya fungsi Yayasan Basmi Kemiskinan di Malaysia ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kerana saya diberi peluang pada pagi ini. Dan Yayasan Basmi Kemiskinan tadi mendengar bahawa pengerusi baru Datuk Seri Wong Chong Wai akan mengambil alih, dan memang tugas dia sangat besar kerana Perdana Menteri kita sangat radikal, berani membuat keputusan kerana dia tahu dia hanya ada 5 tahun. Dia mesti buat sesuatu untuk negaranya. Ini kita berikan pujian, dan dia memerlukan dukungan dan sokongan daripada berbagai pihak, termasuklah bernama. Yayasan Basmi Kemiskinan ini diwujudkan pada tahun 1990. Jadi dah 33 tahun dah. Di bawah Akta Amanah 1952. Di mana sebuah yayasan yang didaftarkan di bawah Akta Amanah ni dia tak boleh berniaga. Dia mesti membuat ahli lembaga pemegang amanah semua tak boleh ada gaji, tak boleh ada pendapatan daripada yayasan itu sendiri. Dan semua harta bendanya kalau misalnya berlaku apa-apa, dia akan kembali kepada amanah negara. Begitu, itu dipanggil yayasan yang di bawah Akta Amanah 52 ni. Dan dia diwujudkan kerana melihat situasi ketika tahun 1986, Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib, Menteri Besar Selangor, saya dilantik jadi setiausaha politik. Maka bila kita melihat keadaan pada waktu itu, pembasmian kemiskinan ni berjalan terlalu lambat, macam siput lah, macam kura-kura lah. Kerana apa? Antara sebabnya ialah birokrasi. Okey. Misalnya kita bila satu kampung tu jumpa 3-4 rumah yang tak selamat diduduki, bocor dan sebagainya, ketua kampung akan mula isi borang, hantar kepada pengulu hantar kepada daerah pula agak simpan tak berapa lama, bermesyuarat pula, buat paper dan sebagainya, hantar ke negeri esko mesyuarat pula, kadang-kadang sampai 3 tahun. Dan selepas 3 tahun datang surat duka cita dimaklumkan tidak lulus. Ini dipanggil. Maka Tan Sri Muhammad rasa kemiskinan ni mesti ditangani, jumpa terus selesai. Jadi ditubuhkanlah yayasan ini bukan di bawah kerajaan negeri, tetapi atas kapasiti Tan Sri itu sebagai Muhammad bin Muhammad Taib. Jadi tertubuhlah. Dan kita mula melakukan gerak kerja, kita panggil gerak kerja lindungan kasih. Lindungan kasih ni, nampak aja rumah tu dan sebagainya, kita daftarkan ahli-ahli dan sebagainya, kita panggil JKK kampung tu, kita runtuhkan rumah tu, kita dalam masa yang sama satu pasukan pergi beli papan, beli tiang, beli simen dan sebagainya. Malam kan kita buat bubur kacang, bancuh ramai-ramai, rumah kilat siap. Besok rumah tu siap. Kita buat style macam tu. Pantas betul. Masa itu sebuah rumah dalam 4,000 je. Mudah pada tahun 90-an tu. Jadi bila kita banner rumahnya, kita ingat selesai dah. Tak. Anaknya yang tingkatan 1 sampai tingkatan 5 kita colek, bawa ke asrama. Di asrama kita pupuk budaya dan sebagainya. Kemudian ada pula anak ada yang SRP, yang sijil ni ada tingkatan 2, tingkatan 3, tak sekolah lagi dah. Apa kita nak buat? Kita buat pula pusat latihan untuk bagi dia orang skill dan kemahiran elektrik dan merepair kereta, motor dan basikal dan sebagainya. Kemudian tak cukup lagi. Apa lagi kita buat? Kita betulkan budaya ayah ni yang
Bila ada masa lapang pergi mancing. Macam orang senang juga nampak. Jadi kita kena betulkan kepala dia, menambah pendapatan dan sebagainya. Isterinya suruh meniaga. Jadi pakejnya tu kena buat macam tu, baru kita kata basmi kemiskinan. Bukan sekadar sebulan sekali kita bagi duit, lepas itu pandai awak lah, bukan macam tu. Rupanya pembasmian kemiskinan ni dia berkait dengan budaya, sikap. Bukan semata-mata kita kata harta je. Jadi dia ada sikap, budaya yang itu bila kita bawa budak ni ke asrama, kita betulkan budayanya, bagi makan elok-elok, kemudian tentukan dia punya disiplin berjalan dan sebagainya. 3,800 orang daripada mereka sekarang sudah keluar daripada Menara Gading. Ada jadi doktor, engineer dan sebagainya. Dan kita rasa kita budayakan dia di sana, tanggungjawab engkau, keluarkan bapa awak daripada kemiskinan. Bila awak dah keluar universiti, awak dah ada pendapatan, make sure bapa awak bukan miskin lagi. Itu tapi budaya kan Datuk, juga. Datuk kata tadi melihat kepada kadar kemiskinan pada tahun 1986. Tapi saya percaya sebelum itu lagi telah dapat dilihat kemiskinan itu bagaimana, dengan keadaan rumahnya, dengan keadaan ekonominya dan sebagainya. Tapi kalau dah lebih daripada 30 tahun dengan kadar kemiskinan yang masih membimbangkan, di dekat mana sebenarnya kelompongan yang perlu kita tambah baik? Kalau kita tengok, kita panggil cara penyelesaian, makin banyak. Kan NGO ada datang, pusat zakat datang dengan sangat kokoh gagah. Kita panggil kebajikan masyarakat berjalan, tekun lagi, amanah ikhtiar datang lagi. Tapi kemiskinan terus begitu. Kenapa? Kemiskinan itu hanya dilihat sebagai kemiskinan. Padahal sepatutnya kemiskinan ini mesti dilihat sebagai suatu dipanggil penyakit. Dia memerlukan ubat, dia memerlukan latihan, dia memerlukan perubahan budaya, revolusi mental dan sebagainya. Kerana yang kita nak basmi ini sebenarnya bukan sekadar dia tak ada duit saja. Kalau tak ada duit, katalah pendapatan seorang yang dipanggil tegar tu 1,200. Kita katalah begitu kan. Sekarang 1,180 gitu kan. Maka kalau orang tu pendapatannya 1,000 sebulan, dia tegar tu. Maka kerajaan top up je lah 200. Dah hilang. Selesailah masalah kan. Tapi dia bukan macam itu. Dia satu putaran ganas ni. Ayah ni nanti kalau kita tak diselesaikan, anaknya akan ikut, cucunya nanti akan jadi miskin sama macam tu. Jadi memang memerlukan satu jabatan, satu majlis basmi kemiskinan yang benar, yang betul-betul berikhtiar, berniat untuk supaya keadilan sosial ni berlangsung di sesebuah negara. Okey, baik Datuk. Kita faham bahawa matlamat Perdana Menteri untuk menoktahkan kemiskinan ini dalam tahun ini juga. Apa yang satu keperluan mendesak yang boleh kerajaan lakukan supaya angka 114,000 golongan miskin tegak ini dapat berjaya kita hapuskan menjelang bulan Disember nanti? Tidak. Ini yang saya tertarik, saya datang juga pagi ni. Pasalnya dipanggil radikal tu. Panggil radikal. Bila disebut radikal, dia ada satu konotasi yang menggerutkan. Begitu juga radikalnya dia mengatakan bahawa di pemerintahan saya ini kita akan menoktahkan. Itu pun radikal bunyinya tu kan. Lain macam bunyi, menoktah. Zakbar menulis berkaitan dengan kemiskinan ni pada tahun 1923 dalam Mail dalam tu dia menulis, dalam bahasa Inggeris dia menulis basmi kemiskinan. Kemudian 2023 baru datang seorang Perdana Menteri yang berani sebut noktah kan. Dahlah radikalnya noktah tu kata dah mesti tak ada lagi. Lepas itu tahun ini juga, padahal dah 100 tahun nak nyelesai ni. Betul. Tapi dia dengan berani mengatakan kita mesti selesaikan dalam tahun ini juga. Dan melihat itu, saya sebagai pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan dah membuat kerja sikit-sikit, terutama di Selangor lah. Ya. Maklumlah yayasan mana ada kemampuan kan. Dari segi fikiran mampulah, dari segi keuangan kita tak mampu. Bila kita melihat ini, ini tak mudah. Tetapi dalam ucapan dia yang sebaru ni kita tengok semalam, yang kita sebut di semalam, dia kata
Sehingga 15 Ogos, dia ucapan dari Parlimen, sehingga 15 Ogos 2023, kerajaan dapat menyelamatkan 114,000 keluarga miskin Tegar daripada cengkaman kemiskinan. Seluruh miskin Tegar ni 118,000. Tapi dia kata dia sudah meladeni 114,000. Kita nak tengok ni. Kita ingin melihat dengan mata kita bagaimana benda ni berjalan. Jadi radikal lagi, 1.5 bilion diluluskan. Betul. Bagi gerakan membasmi kemiskinan. Dia pun dah menyebutkan apa badan-badan yang dah bertindak. Jadi saya fikir nampak serius lah. Nampak serius. Semoga dia diberi kekuatan dan rakyat memberi dukungan dan sokongan dengan memberi semangat kepada dia, memberikan galakan, memberikan kerjasama, dan orang miskin mesti bersedia dibasmi kemiskinan. Yang nak membasmi ni kerajaan kan, NGO. Tapi yang nak kena basmi itu kumpulan ni lah. Kumpulan yang 118,000 ni. Mereka itu sendiri mesti bersedia. Okey, secara realistiknya, boleh ke kita capai apa yang disarankan oleh Perdana Menteri itu? Dalam tempoh setahun nak basmi tak lebih sampai daripada setahun sebenarnya kan? Tak sampai setahun. Aha. Tetapi kalau mengikut ini dia kata dah 114. Dia semuanya 118,000. Ini miskin Tegar ya. Okey. Miskin Tegar ni katanya pendapatan tak cukup untuk membiayai perbelanjaan bulanan kan. Itu. Jadi miskin Tegar ni dia kata kalau mengikut itu maka kata bermakna bukan saja programnya sudah berlangsung tetapi nampaknya dia sangat yakin. Kita nak ucap terima kasih banyaklah kepada bahagian pengurusan pentadbiran kerana mereka peka dengan, kalau dulu kita kata kita disuruh buat tapi peruntukan tak ada. Kali ini disuruh buat. Engkau orang buat sendiri metodnya macam mana kan. Kemudian peruntukan lagi 1.5 bilion. Saya fikir inilah masanya. Okey, so maknanya kita optimis ia boleh dihapuskan, dinoktahkan menjelang hujung tahun ini. Tetapi saya kira keperluan mendesak itu telah berbeza. Kalau zaman 90-an lain, zaman sekarang ni apa yang perlu dilakukan untuk kita hapuskan kitaran ganas kemiskinan ini? Kita melihat sebab kemiskinan itu dulu. Sebab kemiskinannya yang saya lihat besar sekali budaya tadi. Budaya. Jadi oleh kerana ianya budaya, ianya memerlukan revolusi mental. Kena berubah. Dan kena berubah. Kemudian kita kena jadikan mereka ni daripada merasakan diri tersisih. Ini yang kita kata dia punya sikap dia. Sisih. Pergilah ambil borang rumah penghulu tu. Tak boleh. Kita pipit kan situnggang. Takkan sana orang tak peduli kan. Dia rasa kenapa tak pergi PIBG mesyuarat? Kisah kita datang tak datang siapa pun tak peduli. Kan? Okey, mungkin kita mungkin kalau ke situasinya ini, mungkin kita boleh terbalikkan kita yang pergi ke mereka dan sebagainya. Itu yang YBK buat. Kita pergi mencari dia orang. Itu yang kita kata jumpa terus masa itu kerana budaya tadi ini budaya orang miskin, budaya pemimpin-pemimpin kampung, budaya masyarakat pada waktu itu. Kalau kita pergi ke kampung buat kerja macam ni, dia kata kita nak bagi malu dia. Apa pasal buat macam ni? Wakil rakyat situ pula kata nak bagi malu saya. Macam-macam orang akan cakap. Jadi kita tak berlawan dengan dia orang. Kita kata pembinaan rumah ini diketuai oleh ketua kampung. Esok kita serah kunci, wakil rakyat datang bagi. Tak kira lah wakil rakyat tu pembangkang ke apa, kita panggil wakil rakyat sampaikan supaya fitnah macam ni jangan berlaku. Yang penting kerja berjalan kan. Jadi ini semua kita dah lalu. 33 tahun ni pedih bukan main kerana budaya orang miskin satu hal, budaya orang senang betul, budaya pemimpin satu hal. Sebab itu saya rasa di zaman you all muda ni saya melihat kepimpinan kita terbuka, orang boleh ditegur macam itu je. Ini sebenarnya satu budaya yang baik. Tapi bagaimana pula kita menerimanya lah, itu yang penting sekali. Jadi saya sangat macam tadi saya sangat yakin
kita boleh buat. Okey. So dengan itu kita pun dah ada keyakinan bahawa ia akan dapat direalisasikan. Okey. Izu, kita faham kalau salah satu cara untuk kita keluar daripada kemiskinan, mengubah satu kaum ataupun budaya itu melalui pendidikan, kan? Dan baru-baru ini kita tahu bahawa ada saranan untuk mewujudkan sekolah miskin itu. Mungkin pandangan Datuk tentang sekolah miskin ini bagi membantu mengubah budaya dan juga keadaan mereka. Bagaimana, Datuk? Saya suka sebab moderator cepat nangkaplah. Sebab apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim rasa kalau kita repair dia punya pendapatan je, tak selesai ni. Sebab kita budaya. Kita kata sebuah negara yang cucuk aja sebatang ubi 6 bulan datang balik berbuah, isinya ada dalam tu, bermakna subur sangat, kan? Satu. Kedua, orang jual goreng pisang di tempat orang lalu lalang, tak tahu berapa ribu satu hari dia dapat. Itu ada. Tetapi kita tengok bermula dengan orang Melayu buat situ, lepas itu bangsa Cina masuk. Dia pun mengambil alih tempat tu. Goreng pisang dia ada cheese, bertambah ada madu, jual lagi mahal daripada kata. Tempat tu diambil alih oleh orang tu. Orang tu maju. Ini kenapa? Ini yang kita kata budaya. Jadi semangatnya ialah kalau kita boleh kata masuk. Saya tengok dalam ni ada masuk bidang pertanian misalnya. Bidang pertanian ni adalah satu bidang yang saya membuat kajian. YBK membuat kajian. Patigasi, cili. Satu orang di Kuala Langat, ya. Dia membuat 3 ekar tanah untuk cili patigasi. Pendapatan dia seminggu 18,000. Cuba bayang. Yang kita apa penglihatan kita kepada cili? Pedas, kotor, kerjanya banyak dan sebagainya. Jadi sudah pun dimodernkan teknologinya. Kerana semuanya pakai sistem otomasi dah sekarang ni. Kan? Ada kawan-kawan masa utusan Melayu tutup dulu, ingat tak? Budak pekerja-pekerja dia tu datang jumpa saya, buat juga benda-benda macam ni. Dia orang dapat pendapatan. Lepas itu bila buka balik dia orang masuk balik. Kuat betul rupanya semangat wartawan ni. Dia patah balik ke sana. Padahal di sini pendapatan dah bagus. Ini maksud saya, artinya ruang bidang ada. Rupanya bidang tu ada orang melihatnya kotor. Pada rupanya situ punca rezeki yang sangat besar. Ya. Value added kan sikit dia. Dia taruh cheese saja, dia taruh madu je, harganya dah pun jadi naik lagi. Jadi ini nak kita budayakan kepada orang miskin. Supaya kalau sekolah kemiskinan itu kita buat, kita ada patigasi di situ. Kita tahu dia akan meminat dalam bidang macam ni. Artinya dia tak berebut lagi lah dengan bidang-bidang lain. Dia ada bidang dia sendiri. Jadi saya fikir, lepas itu nanti dia akan jadi kebanggaan negara. Negara bukan saja membebaskan orang ni dari kemiskinan, tapi negara berjaya membina satu pasukan baru, budaya baru yang minat dengan pertanian, suka dengan pertanian, melihat pertanian itu adalah bidang yang jihad yang besar kerana menentukan orang dapat protein dan bela ayam dapat protein dan sebagainya, karbohidrat dan sebagainya. Ini yang kita nak bina. Saya setuju sangat satu sekolah kemiskinan ni biar berbeza kerana kita ada niat yang penting. Baik, kita juga tahu bahawa kalau macam Datuk cakap tadi, isu pertanian antara 5 bidang yang diberi perhatian dalam KSP Rancangan Malaysia ke-12 ini, dan banyak lagi kita nak berbincang ataupun mengupas tentang KSP ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi bercakap soal bersama dengan kita tetamu yang daripada awal tadi, iaitu Datuk Zainab Abidin Sakob selaku pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Dan tadi kita dah bercakap panjang lebar berkaitan dengan basmi kemiskinan dan juga model pertanian yang harus diangkat bagi meningkatkan lagi jurang pendapatan antara rakyat Malaysia. Satu soalan yang boleh kita tanya juga kepada Datuk. Tadi Datuk dah menyebut berkaitan dengan sekolah miskin.
saya melihat responnya pelbagai yang diterima di media sosial. Ada yang setuju dan ada yang tak setuju. Pandangan Datuk, sekiranya sekolah miskin ini dibuat seolah-olah dia macam mengasingkan, sebab kita dah ada sekolah SJKC, SJKT, kita dah ada sekolah bangsaan, lepas tu kita ada sekolah agama dan sebagainya. Sekiranya diwujudkan satu lagi jenis sekolah miskin, jadi bagaimana ia dilihat boleh membasmi kemiskinan di negara kita, ataupun sebenarnya ia sebagai satu langkah yang tangkap muat? Dia sebagai pemimpin ni, dia idea. Dia bermula dengan idea. Jadi misalnya dia kata ini sekolah untuk orang miskin saja. Dia sebut macam tu. Jadi pemikir-pemikir mesti datang dengan ketakutan, dengan gitu, dengan gini, dengan baru datang dia punya konsep sebenar kan. Oleh kerana itu dulu kita kata Universiti Pertanian Malaysia. Itu pertanian je kita nak buat. Lepas itu kita ubah jadi Universiti Putra. Sekarang nak balik pertanian. Pasal kita ingatkan situ, tidak, rupanya Universiti Pertanian ni bukan pertanian saja. Kan? Doktor pun ada kat situ. Jadi maksudnya, bila disebut kemiskinan ni, mungkin agaknya yang akan masuk ke sini ialah orang-orang yang kita sebut miskin itu. Bila disebut miskin, Zakbar sebut, bila disebut miskin itu, pertama miskin itu dia kata miskin harta, makan minum tak ada. Kedua miskin ilmu. Nampak? Ke ilmu. Ketiga, kita kemiskinan dalam budaya. Kita miskin dalam adab. Rasa tanggungjawab. Sekarang ni banyak orang miskin. Ada menteri yang kena tangkap, ada itu menteri bini-bini. Apa maksud tu? Miskin rasa tanggungjawab dah tu. Miskin betapa kita letak dia di situ untuk dia sebenarnya menggunakan peruntukan yang kerajaan yang negara punya ni bagi membina. Tapi mereka ngambil pula. Jadi artinya dia miskin. Miskin rasa tanggungjawab. Miskin amanah. Islam pun sebut je dekat mulut, tapi sebenarnya tak berjalan dalam perbuatan. Jadi bila kita sebut miskin ni, mari kita nanti pun kita tak sebut miskinlah sekolah tu. Sekolah tu mungkin sekolah hijrah budaya kan. Misal kita sebut nama dia. Tapi yang akan kita masuk tu selected orang-orang miskin yang kita nak jadikan mereka ni daripada miskin akan menjadi seorang usahawan. Kita tidak lagi nak menjadikan dia orang ni pensyarah universiti, tidak dah. Kita nak menjadikan orang yang akan membuat satu budaya baru bagi Malaysia, melahirkan orang-orang. Dulu kan Kementerian Pertanian, lepas itu kita bertukar kepada industri tani kan. Jadi kita dapat nampak dia berubah ke industri itu berniaga. Jadi kita nak mengubah sikap orang Melayu terutamanya daripada bekerja je, tapi sekarang mereka masuk ke bidang pertanian atau bidang-bidang lain lah. Baik, Datuk, di talian ketika ini juga kita ada seorang tetamu iaitu Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, seorang pensyarah kanan dari Fakulti Politik Ekonomi UiTM Sabah yang ketika ini di talian Skype kita. Hello, Doktor, apa khabar? Hello, khabar baik. Okey, panggilan telefon. Okey, doktor, kita nak tahu bahawa kita faham bahawa kemiskinan ini mempunyai perbezaan. Miskin bandar lain, miskin desa lain, miskin pedalaman lain. Kita nak faham situasi kemiskinan di Sabah ini. Apa keperluan mendesak yang pertama harus dilakukan untuk rakyat-rakyat di Sabah ini? Ya, sekiranya kita lihat dua negeri ni, Sabah, Sarawak, ya. Terutamanya Sabah, kadar insiden kemiskinan itu 25%. Itu adalah tertinggi ya, dibandingkan dengan seluruh negeri yang lain, dan juga 10 daerah itu 8 daerah adalah yang termiskin adalah berada di Sabah. Sabah besar dan amat unik. Ironiknya ialah ianya dia adalah economic powerhouse in terms of resources, terutamanya untuk sumber kepada negara, dan juga menyumbang begitu besar ya kepada KDNK negara Sabah dan juga Sarawak. Namun realitinya masih ramai orang yang miskin di sini ni, sebab pertama isu geografi yang amat besar dan juga yang kedua adalah isu berkait rapat dengan akses. Apabila kita cerita tentang kemiskinan, dia adalah isu akses ya.
Dan isu akses ini dia tidak boleh ada one size fit all punya template. Setiap daerah, setiap negeri itu mempunyai struktur yang berbeza, aktiviti ekonomi yang berbeza, keusahawanan yang diperlukan pun berbeza dan juga termasuk kemakmuran. Jadi di Sabah ini kalau kita lihat yang daerah-daerah yang miskin ini, kalau kita lihat daripada daripada rancangan Malaysia ke-12 itu amat jelas. Pertama, Perdana Menteri ingin menoktarkan kemiskinan ya dengan 1.5 bilion. Dan yang kedua, pengusus fokus kepada pembangunan Sabah dan Sarawak itu juga dilihat. Sebelum ini, rancangan Malaysia ke-12 dia ada chapter hard untuk Sabah dan juga Sarawak. Namun selepas COVID-19, lepas melihat perancangan plan ekonomi madani, melihat plan perindustrian, ya, dan juga bajet 2023 ini sebenarnya semua wilayah itu sebab kita dalam transformasi ekonomi kita ni, maka semua pun diberi perhatian, setiap negeri, terutamanya negeri-negeri contohnya yang masih membangun least developed state, contohnya Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Sabah dan juga Sarawak. Kalau kita lihat akses dia adalah pertama elektrik, ya. Isu elektrik, isu sekolah, isu kesihatan dan juga akses daripada segi menjual barang-barang mereka ini selalu kena hijack oleh orang tengah, ya. Jadi pada pendapat saya, kalau kita lihat dari segi kemiskinan ini, sekarang ini kalau kita lihat rancangan Malaysia ke-12 ini ada menyatakan bahawa mengoptimumkan ekonomi wilayah. Ya? Itu pertama. Yang kedua juga kena diberi desentralisasi kepada pejabat-pejabat daerah untuk mengurus pembangunan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat sebelum ini juga, Yang Amat Perdana Menteri ada mengatakan memberi desentralisasi kepada projek-projek pembangunan kurang daripada 50 bilion. Okay. Jadi ini adalah titik tolak ya, daripada segi boleh saya katakan sebagai institusi reformasi lah. Sebab isu desentralisasi ini walaupun tidak dinyatakan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang baru sahaja kajian separuh penggal ini, tapi belum secara wholesale. Maksudnya secara menyeluruh. Sebab ini mengambil masa yang bukan sekejap, mengambil masa yang lama untuk melihat aspek-aspek desentralisasi. Jadi ini kalau kita lihat, ini penting dari segi takbir urus dia untuk mengurus isu-isu kemiskinan ini. Jadi kalau di Sabah dan juga Sarawak ini kalau kita lihat kalau kita lihat juga dalam rancangan Malaysia ke-12 ada untuk meningkatkan pendapatan. Isu di Sabah dan Sarawak ini terutamanya Sabah adalah pendapatannya amat rendah. Ketiga yang terendah daripada isu kalau kita lihat daripada individual wage ataupun gaji setiap bulan. Jadi ini apabila Perdana Menteri meluncurkan plan ekonomi madani dan juga rancangan Malaysia ke-12 ini, kita lihat ingin menstrukturkan semula ekonomi. Dan menstrukturkan semula ekonomi ini dan dan juga memastikan rakyat mempunyai gaji yang bermaruah. Saya rasa ini objektif yang amat penting, ya. So basically rancangan Malaysia ke-12 ini plan ekonomi madani dan juga plan perindustrian baharu itu adalah setting the tone untuk mengubah struktur. Ini kalau tidak mengubah struktur, transformasi tanpa institusi reformasi institusi, dia akan sama sahaja. Jadi di Sabah dan Sarawak sekarang ini apabila dengan ada plan ini ialah dia bukan terus dapat menoktarkan kemiskinan itu, ya. Jadi kalau kita lihat sekolah di Sabah ini penting. Dalam rancangan Malaysia dia menyatakan sekolah akan dibina terutamanya menaik taraf sekolah-sekolah daif, ya. Dan juga elektrik. Electricity electricity pun penting, ya. Dan juga satu lagi rangkaian jalan raya. Baru-baru ini kita menerima yang di Pertuan Agong lawat, ya, Pertuan Agong datang ke Sabah dan juga Sarawak melihat sendiri
bagaimana rangkaian Pan Borneo itu. Sebab isu di Sabah dan juga Sarawak adalah akses, termasuklah jalan raya. Kerana jalan raya tidak berapa tidak berhubung. Sekarang ini sudah dengan adanya projek Pan Borneo itu dan juga diberi tekanan dalam rancangan Malaysia ke-12. Ini amat penting memberi akses. Ya, sebab isu selalu ini adalah jalan di Sabah ini memang bermasalah. Okey, Dan ya. Okey, Doktor. Menyebut berkaitan dengan ketibaan ataupun lawatan yang di-Pertuan Agong ke Borneo, iaitu Sabah dan juga Sarawak. Dalam video yang tular di sosial media, kita dapat melihat ada rakyat meluahkan keluh kesah secara langsung kepada yang di-Pertuan Agong. Adakah itu merupakan satu cabaran kepada pemimpin-pemimpin tempatan untuk mengangkat dan juga mendengar keluh kesah rakyat Sabah dan juga Sarawak ini untuk menjalankan kerja-kerja mereka yang sepatutnya dibuat, dan dalam masa sama juga untuk memberikan satu KPI bahawa kita sebenarnya boleh buat walaupun ada masalah macam doktor kata tadi, masalah daripada segi akses, elektrik, sekolah dan sebagainya, dia boleh dilaksanakan di setiap kawasan. Tapi ada setengah pihak yang memilih untuk tidak membuat. Jadi adakah dengan ketibaan yang di-Pertuan Agong sebenarnya memberi satu cabaran kepada pemimpin tempatan untuk melaksanakan perancangan yang sepatutnya dilaksanakan tu? Ya, kalau kita lihat betul dalam video yang tular itu Permaisuri menulis sendiri isu-isu apa yang berkaitan dengan masalah di Sabah, dan isu utama adalah jalan raya. Yang kalau ucapan yang di-Pertuan Agong pun dengan dengan pemimpin-pemimpin di Sabah pun memang menyatakan bahawa isu-isu jalan raya memang kena diberi perhatian. Jadi ini sebenarnya baik sebenarnya bila yang di-Pertuan Agong datang ke mempunyai kembara Borneo, kenali Borneo ya. Jadi saya rasa ini satu perkara yang baik, kerana apabila berlakunya gini, pemimpin-pemimpin mengambil perhatian. Apabila mengambil perhatian, maksudnya mereka akan betul-betul serius tentang pembangunan, terutamanya di jalan raya, terutamanya pembangunan jalan raya. Rangkaian jalan raya Pan Borneo ni amat penting, kerana apabila kita melihat agenda Greater Borneo dan juga melihat perpindahan Kalimantan itu, perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan itu pun, ini rangkaian jalan raya ini amat penting untuk spillover effect untuk perdagangan antara negara-negara, perdagangan di rantau Borneo ini. Ya, betul. Kadang-kala kalau kita lihat ya dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, kalau kita tengok pemacu utama, sebelum ini pemacu utama tidak dinyatakan. Sekarang ini pemacu utama dinyatakan adalah pemacu utama pertama kalau kita lihat selepas kajian separuh penggal ini adalah penyampaian perkhidmatan awam dengan tata kelola dan juga institusi reformasi. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri yang pertama. Sebab isu jalan raya ini kan kadang-kala adalah tanggungjawab pegawai kerajaan yang menjaga pembangunan jalan raya itu. Kan? Jadi sebelum ini, jadi kalau kita lihat apabila Perdana Menteri menyatakan pemacu utama adalah penyampaian perkhidmatan. Jadi maksudnya ditekankan tanggungjawab penjawat awam itu untuk memastikan pelaksanaan projek dilakukan dengan baik. Dan selepas yang diperkenalkan rancangan Malaysia ke-12 ini, kita nampak sudah ada KPI dia untuk memastikan projek-projek yang diperkenalkan itu dapat diselesaikan. Dan dinyatakan dengan jelas, contohnya di Sabah ni, Pan Borneo Sabah 74%. Nah, projek ini kena siap dalam masa 2 tahun. Jadi ini yang kita kena lihat, ini yang kena kita kena tekankan, terutamanya KPI dan sebab kita boleh cerita banyak dasar ya, banyak dasar kita ada. Dasar itu semua kalau boleh lihat dalam atas kertas memang cantik. Isu dia selepas beberapa dekad ini selalu pelaksanaan. So, pelaksanaan ini terletak pada penyampaian perkhidmatan awam. Jadi kalau perkhidmatan awam masih lagi same old, tidak ada reformasi institusi itu, jadi it defeat the purpose dengan adanya dasar-dasar yang begini, dasar yang begitu hebat. Dan apatah lagi kita ini melihat ekonomi Pelan Madani itu ingin mengangkat Malaysia menjadi jago ekonomi di ASEAN dan juga di dunia. Jadi pelaksanaan
adalah pelaksanaan selalu menjadi masalah, dan kali ini Perdana Menteri meletakkan pemacu utama adalah penyampaian perkhidmatan awam. Jadi ini yang kita kena pastikan, melihat KPI yang ada. Kalau boleh, setiap pelaksanaan projek-projek mega ni kenalah dibentangkan di Parlimen, kena ada audit dibentangkan Parlimen, ataupun mempunyai satu komiti khas melihat projek-projek ini dan haruslah accountable dengan Parlimen. Ini yang paling penting, kerana kita sudah lama bajet dibelanjakan banyak, kadang-kala tidak habis bajet digunakan untuk setengah pembangunan. Bajet tidak habis digunakan sebab yang obviously yang jelas adalah disebabkan kurang perancangan dan kurang pelaksanaan. Baik. Jadi Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Fidausi Sufian atas perkongsian. Sebenarnya kita berterima kasih kepada Dr. Fidausi atas perkongsian yang diberikan. Dan ada satu poin yang kita nak tanya kepada Datuk Zainal berkaitan dengan pelaksanaan yang dikatakan oleh Dr. Fidausi tadi. Dah lebih daripada 66 tahun negara kita merdeka. Dalam usaha nak membasmi kemiskinan ini pun dah pelbagai langkah dibuat. Tapi salah satu punca utamanya adalah pelaksanaan yang culas. Jadi pendapat Datuk, untuk mengangkat Malaysia sebagai macam yang dikatakan oleh Dr. Fidausi tadi, Malaysia untuk menjadi jaguh ekonomi semula, bukan saja melihat di Semenanjung sahaja tapi juga melibatkan Sabah dan Sarawak. Pelaksanaannya itu, dasar-dasar yang dibentangkan, strategi yang dibuat. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa pelaksanaan yang telah direncanakan itu dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang bersih, satu, dan juga bajet yang diperuntukkan itu digunakan sepenuhnya tanpa ada ketirisan. Yalah, untuk bercakap topik ini panjang lah kan. Tapi memanglah pembuat dasarnya ialah Parlimen ni, kerajaan ya, yang dilantik. Kemudian pelaksana di bawah Ketua Setiausaha Negara. Di bawah dia itulah yang dipanggil pentadbir, yang melaksanakan semua apa yang telah diputuskan oleh kerajaan itu. Jadi daripada 1957 kita merdeka. Pada tahun 1957 hampir 90% kemiskinan ni. Tetapi alhamdulillah berubah sehingga sekarang masa 1990 ketika kita tubuh yayasan di Selangor dulu, Selangor ya. Masa itu kemiskinan di Selangor lebih kurang 7%. Selangor ni cerita Selangor sebab YBK ni asalnya Selangor. Okey. Dan tiap-tiap negeri masa itu Cik Gapar Baba, Timbalan Perdana Menteri minta buat juga. Tetapi selepas sahaja oleh kerana kerajaan negeri itu buat, yang pengurusinya Exco, iaitu kerajaan. Exco ni lepas 5 tahun bertukar orang lain, jadi bertukar-tukar, tutup terus. Tinggal Selangor je satu lagi. Maka Selangor sekarang ni melaksanakan tugas Malaysia. Tapi tumpuan Selangor wilayah. Jadi saya banyaklah bersetuju saya tadi. Kalau kita memberikan kesalahan kan kepada pelaksana kan. Namun kalau kita salahkan pelaksana saja pun, pelaksana ni PTD kita panggil PTD. Tahulah ke PTD. Mereka ni ada itu prosedur, ada yang tadi birokrasi itu. Kena tanya sana, yang sana tanya sana. Ini semua tak ni. Tetapi dalam kecekapan, kalau kita melihat Singapura je, dia merdeka tahun 63 bersama dengan kita, tompang kita. Tapi dia dah jadi negara maju. Selepas 2-3 tahun aja dia jadi negara maju. Kita belum pergi lagi, belum sampai lagi. 2020 cadang nak sampai. Politik tak selabil, tak selesai juga. Jadi kita nampak lihat, di antara kita kata ni, kenapa jadi macam ni? Singapura boleh? Maka katanya ada sesuatu yang kita kena belajar di Singapura dari segi macam mana pelaksana kerja, macam mana jadi tak tiris, kan? Sebab itu di samping saya juga bersetuju dengan ini, kita juga kena kemaskan, reformkan juga berkaitan dengan, kita dah sebut pakai KPI, tapi kalau KPI pun semua nak tanya, tak selesai juga sekerja ni. Sebab itu penurunan kuasa kena diberikan, kan, supaya cepat berjalannya. Jadi oleh kerana itu
saya melihat perkembangan mutakhir ini ya, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dalam keadaan lempas pulas tu kita panggil kan, lempas pulas menjadi dia. Bila dia menjadi, dia tahu bahawa dia diminta bekerja dalam keadaan kelang kabut ni, dalam keadaan masalah banyak, stabilan. Dia kena menstabilkan. Kedua, kena menampakkan kerja. Ketiga, kena memperlihatkan kita ada perubahan-perubahan yang sedang nak kita jalankan. Maka saya melihat bila kita pergi kepada basmi kemiskinan, basmi kemiskinan ni dia bukan satu benda kecil lah. Dia kalau setengah negara ada menterinya seorang yang jaga yang ni, yang boleh dimarah kalau tak selesai. Sekarang ni nak salahkan siapa? Sedikit dekat pertanian, sedikit dekat sini, sedikit dekat farma, sedikit dekat mara, macam-macam. Jadi sulit nak buat kerja. Orang ni sini pun lebih besar belanjanya daripada kita mewujudkan. Jadi sekarang ini di bawah Jabatan Perdana Menteri. Memang tinggi sekali lah. Tak ada menteri. Kalau menteri. Ini di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah dagu Perdana Menteri. Dia berani letak 1.5 bilion, noktahkan, bermakna ada dah tanggungjawab. Saya sebagai pengerusi YBK nak nengok sangat yang tegar ni hilang terus. Kemudian macam mana dia tak tegar semula. Ini kerja lagi pula satu hal. Supaya bila kita dapat capai, dia tak balik jadi tegar. Ataupun pendatang baru jadi tegar pula. Kerana yang B40 itu senang jadi tegar tu. Kan? Hilang kerja, boleh gitu juga. Mati suami tiba-tiba suaminya cikgu. Hilang pendapatan. Housewife. Full time housewife. Jaga anak dan sebagainya. Pergi beli barang pun tak pandai ke kedai. Semua suami buat. Sayang sangat dengan isteri ni. Bawa kereta pun tak tahu. Meninggal tiba-tiba. Bayang dia punya miskin. Faham. Bayang dia punya miskin. Kereta tu belum habis bayar. TV belum habis bayar. Anak tak besar lagi. Anak tak besar lagi. Dan you bayang. Dan saya kira itu antara yang menjadi tumpuan kerajaan perpaduan di mana kita juga mahu meningkatkan perlindungan sosial. Ya, itu dia perlindungan sosial. Baik. Setuju. Terima kasih kepada Datuk Zainal Abidin Sakong, pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan, kerana sudi bersama dengan kami untuk mengupas dengan lebih mendalam bagaimana kita nak merealisasikan, menoktahkan kemiskinan menjelang hujung tahun ini. Seramai 114,000 golongan miskin tegar ini dengan suntikan modal sebanyak 1.5 bilion ringgit oleh kerajaan. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, banyak lagi perkara yang kita hendak kupas mengenai rancangan Malaysia ke-12. Kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi kita bersama dengan Datuk Zainal Abidin Sakong selaku pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan bercakap soal panjang lebarnya berkaitan dengan bagaimana langkah untuk membasmi kemiskinan, menoktahkan pada Disember 2023 dengan pertukaran sebanyak 1.5 bilion ringgit. Dan sekarang kita nak bercakap tentang golongan orang kurang upaya yang selalu, kalau dulunya orang pandang sebelah mata, tapi kini dengan satu anjakan paradigma akan ada satu perubahan baharu dengan penlibatan daripada golongan ini dalam merancangkan lagi ekonomi negara dan juga sosial dan juga sebagainya. Sekarang kita nak bersama dengan tetamu kita di studio yang bersama dengan kita di nak ke Skype betul, di Skype, iaitu Encik Muhammad Faiz Suhaimi selaku Presiden Majlis Belia OKU Malaysia. Apa khabar Tuan Faiz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih juga kerana menjumpa saya untuk sesi pada pagi. Waalaikumsalam. Okey, Tuan Faiz, mungkin di awal perbincangan kita memandangkan Tuan merupakan Presiden Majlis Belia OKU Malaysia. Secara ringkasnya, bagaimana Tuan Faiz melihat golongan OKU ni dalam merancangkan ekonomi negara ataupun menyumbangkan tenaga mereka bagi merancangkan lagi lah ekonomi negara kita? Pertama sekali, secara umumnya jumlah orang kurang upaya yang berdaftar di negara kita adalah sekitar lebih kurang 633,000 orang yang berdaftar di Malaysia. Jadi secara umumnya walaupun jumlah tersebut menunjukkan kuantiti yang kecil, tapi ianya memberikan satu jumlah yang signifikan untuk kita perkasakan, dan pada masa yang sama mereka juga boleh sebagai satu sumber tenaga manusia yang boleh menyumbang kepada ekonomi negara. Dan seterusnya merancangkan segmen-segmen dari segi aspek perkhidmatan maupun memberikan khidmat sumbangan kepada negara kita. Okey, Tuan Faiz. Okey,
Tuan Faiz, kita faham bahawa antara tumpuan kerajaan adalah meningkatkan golongan OKU dalam kerajaan, iaitu penjawat awam, iaitu untuk 1% itu. Apa pandangan Tuan untuk kita merealisasikan impian ini? Secara umumnya kalau kita melihat pada statistik pekerjaan dan perburuan, bilangan 1 CD35 bilangan 1 tahun 2023 yang dikeluarkan pada Februari pada tahun ini daripada Jabatan Statistik Malaysia TOSM, sehingga kini di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, jumlah pekerja orang kaya yang diterima ataupun bekerja dalam segmen perkhidmatan awam Malaysia adalah sekitar 0.3%. Ianya masih rendah berbanding daripada sasaran awal kita sebanyak 1%, di mana inisiatif ini telah pun dilaksanakan daripada tahun 2010 lagi melalui perkeliling yang dikeluarkan pada 2010. Jadi ada pelbagai kaedah ataupun inisiatif yang harus kita perkasakan untuk membolehkan meningkatkan pengambilan pekerja orang kurang upaya khususnya dalam sektor perkhidmatan awam. Namun pada masa yang sama, saya di peringkat Majlis Pilih Orang Kurang Upaya dan juga komuniti orang kurang upaya, kami menyambut baik inisiatif yang dibentangkan oleh pihak kerajaan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan pemerkasaan golongan orang kurang upaya melalui meningkatkan akses pekerjaan dalam memberikan penekanan terhadap seperti yang diterangkan dalam aspek pencarian pekerjaan di kalangan OKU melalui portal My Future Job, serta untuk tertambah baik sasaran 1% bagi golongan orang kurang upaya. Baik, Tuan Faiz, kita faham juga bahawa kerajaan memberi pengukuhan tentang penyediaan perlindungan sosial kepada rakyat, dan kita lihat bagaimana reformasi perlindungan sosial ini akan dilakukan. Sebagai mewakili golongan OKU ini, apa yang perlu dititik beratkan oleh kerajaan dalam memastikan kepentingan kebajikan OKU ini terjamin? Dan apabila kita berkaitan dengan aspek pekerjaan, pada peringkat asal ini tidak boleh lari juga daripada aspek pendidikan. Di mana segmen pendidikan ialah segmen yang membekalkan tenaga kerja bagi sektor pekerjaan. Dan apabila balik pada sektor pendidikan, secara umumnya golongan orang kurang upaya dan juga organisasi orang kurang upaya, kita mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk memastikan sebagai contohnya inisiatif My Future Job yang dilaksanakan, kita mendapat melaksanakan profiling itu di peringkat akar umbi sebagai contohnya dengan melibatkan penyeribatan daripada lepasan-lepasan pelajar, lepasan sekolah yang telah tamat menduduki SPM maupun tamat pendidikan mereka. Jadi secara tuntasnya membolehkan agensi kerajaan melalui My Future Job maupun Perkesa mempunyai data yang tepat berapa ramaikah jumlah orang kurang upaya yang berada di lapangan, yang berada di pasaran memerlukan pekerjaan. Dan daripada data tersebut membolehkan profiling dan juga matching size itu dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi penambahbaikan yang harus di pihak kerajaan laksanakan adalah kita harus juga melihat bahawa wujudnya ketidaksepadanan di antara pekerjaan yang ditawarkan dengan kelayakan graduan maupun kelayakan yang dimiliki oleh golongan orang kurang upaya. Secara umumnya, jumlah orang kurang upaya daripada latar belakang pendidikan tinggi maksud saya mempunyai ijazah sarjana muda dan ke atas adalah kurang daripada 1% di negara kita. Jadi, justru tersebut ini membolehkan satu inisiatif seterusnya yang sama dilaksanakan. Kalau kita cuba melaksanakan inisiatif yang sama di peringkat sekolah untuk mendapatkan profiling, inisiatif yang sama juga harus dilaksanakan untuk lepasan-lepasan graduan di Malaysia, untuk terutamanya lepasan graduan OKU untuk diletakkan dalam profiling dalam My Future Job di bawah Perkesa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pada masa yang sama juga kita harus melihat apakah tawaran pekerjaan itu adakah bersesuaian dengan kemahiran dan keperluan golongan orang kurang upaya. Sebagai contohnya, kita tidak lagi melihat ataupun kita tidak ingin menggalakkan manipulasi ataupun manipulasi terhadap golongan orang kurang upaya, di mana golongan orang kurang upaya tersebut diberikan pekerjaan yang tidak setimpal dengan kemahiran mereka, walaupun mereka mempunyai kelayakan yang bersesuaian. Jadi itu adalah perkara yang harus dipertimbangkan dan juga diperluaskan. Kerana apabila kita melihat majoriti golongan orang kurang upaya yang mempunyai pendidikan tinggi, mereka tidak mempunyai orang kata apa, jaringan maupun tawaran pekerjaan yang bersesuai dengan kemahiran mereka. Namun kita juga tidak boleh melupakan golongan orang kurang upaya yang berasaskan daripada latar belakang TVET
ataupun latar belakang berasaskan kemahiran untuk dipadankan dan ditawarkan peluang pekerjaan yang bersesuaian. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang saya yakin sepanjang saban tahun telah diadakan Carnival My Future Job ataupun Carnival pekerjaan bagi orang kurang upaya. Namun dari segi aspek penambahbaikan, perlunya daripada agensi kerajaan maupun sektor yang berkaitan untuk menilai kembali keberkesanan pelaksanaan Carnival Kerjaya tersebut. Kerana kita melihat kurangnya sambutan daripada golongan orang kurang upaya terhadap karnival-karnival yang dilaksanakan di lokasi-lokasi yang tertentu. Okey, dan saya kira itu adalah satu cadangan penambahbaikan yang mungkin kita terlepas pandang, dan saya kira itu adalah satu cadangan yang baik. Dan bercakap tentang TVET itu sendiri, sejauh mana setakat ini penglibatan ataupun kesediaan TVET itu kepada golongan OKU, penerimaan dia adakah cukup ataupun apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan TVET di kalangan orang kurang upaya ini? Yang pastinya apabila saya merujuk kepada penglibatan pekerjaan dan golongan orang kurang upaya, secara umumnya pada masa yang sama juga segmen pendidikan seperti yang dirancangkan dalam RMK 12 turut menyentuh dari aspek lonjakan segmen pendidikan di negara. Dan saya mengharapkan agar lonjakan tersebut tidak meminggirkan penglibatan segmen pendidikan bagi golongan murid berkeperluan khas. Kerana dengan memberikan pendedahan pendidikan pada golongan murid berkeperluan khas ataupun murid orang kurang upaya, ini membolehkan mereka mendapat pendidikan dan latihan yang sewajarnya. Dan pada masa yang sama juga, kita harus melihat transisi di bawah program latihan transisi daripada persekolahan ke pekerjaan bagi golongan orang kurang upaya yang dilihat bersesuaian ataupun mempunyai kemahiran yang bersesuaian untuk terus ditempatkan dalam segmen pekerjaan apabila mereka tamat dalam aspek persekolahan, dari segi aspek dia berada di persekolahan. Jadi ini membolehkan pihak majikan juga menyediakan penempatan yang bersesuaian. Dan pada masa yang sama juga, di bawah inisiatif pihak kerajaan melaksanakan inisiatif OKU Talent Enhancement Program OTEP, satu program cross-skilling dan juga reskilling di kalangan orang kurang upaya. Namun apa yang harus kita lihat adalah sejauh manakah pelaksanaan program OTEP ini sebenarnya mencapai objektif dan sasaran mereka. Kerana hingga kini salah satu mekanisme pelaksanaan bagi program OTEP di bawah Kementerian Sumber Malaysia melalui HRBC ialah pelaksanaan program latihan yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar daripada konsultan ataupun pusat latihan yang tertentu. Apa yang harus kita bimbangkan di sini, adakah pusat latihan tersebut mempunyai kompetensi dalam mengendalikan latihan kepada golongan sasar orang kurang upaya. Jadi sekiranya pusat latihan tersebut tidak mempunyai kompetensi yang bersesuaian maupun tidak mempunyai modul yang spesifik pada pembangunan golongan orang kurang upaya, maka jumlah perbelanjaan yang kerajaan laburkan untuk melatih golongan orang kurang upaya tersebut melalui program OTEP ini tidak mampu mencapai sasaran yang sewajarnya. Jadi sebagai penambahbaikan, seharusnya kadang-kadang adalah pelaksanaan program tersebut turut melibatkan kepada golongan ataupun pertubuhan NGO OKU yang berdaftar di Malaysia. Jadi dari segi pelaksanaan dan juga dari segi penambahbaikannya dapat dikenal pasti dan dari segi deliverability kepada golongan orang kurang upaya juga sampai ke sasarannya. Okey. Baik. Sebenarnya Tuan Faiz, dalam komuniti OKU sendiri, sebab kita tahu OKU ni ada pelbagai jenis. Ada yang keseluruhannya, ada yang separuh dan ada yang suku-suku. Tetapi secara keseluruhannya, apa sebenarnya keluh kesah yang diluahkan oleh golongan OKU ni kepada Tuan Faiz sebenarnya yang perlu diambil berat oleh kerajaan untuk meningkatkan lagi kadar mereka menyumbangkan tenaga mereka kepada pembangunan negara? Secara umumnya, golongan orang kurang upaya di Malaysia kita terdiri pada 7 kategori orang-orang upaya, dan apabila kita merujuk pada definisi orang kurang upaya adalah individu, seorang individu orang kurang upaya adalah individu yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang sama ada daripada aspek fizikal, mental, penglihatan dan sebagainya. Dan apabila mereka berhadapan dengan halangan, ianya halangan tersebut menyebabkan penglibatan penuh mereka dalam masyarakat tersekat dan mereka tidak mampu melibat secara aktif secara sepenuhnya. Dan dalam aspek ini, apakah halangan yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya? Halangan yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya ialah dua, iaitu pertama halangan sikap, stigma.
halangan sikap iaitu stigma dan juga persepsi masyarakat yang melihat golongan orang kurang upaya itu sebagai satu golongan yang tidak boleh menyumbang kepada negara. Dan pada masa sama mungkin mereka melihat golongan orang kurang upaya memerlukan selalu banyak sokongan, memerlukan selalu banyak kita kata ataupun istilahnya selalu banjir. Jadi itu sikap daripada halangan ataupun stigma yang dihadapi oleh golongan masyarakat maupun majikan terhadap orang kurang upaya. Dan yang kedua, halangan yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya adalah halangan dari segi accessibility dan persekitaran. Hal ini berlaku apabila, sebagai contohnya apabila majikan mempunyai premis pekerjaan yang tidak mesra ataupun tidak akses kepada golongan orang kurang upaya. Walaupun golongan orang kurang upaya tersebut mempunyai kemahiran untuk bekerja, mereka mampu bergerak ke lokasi pekerja, mampu mengendalikan peralatan pekerjaan maupun menggunakan peralatan perkomputeran digital yang terbaiknya. Namun jika mereka tidak diberikan akses persekitaran yang bersesuaian, sebagai contohnya premis pekerjaan tersebut tidak mempunyai RAM, dia tidak mempunyai tandas orang kurang upaya, maupun juga mereka tidak mempunyai struktur ataupun environment yang menyokong pembangunan dan bagi pekerja orang kurang upaya, ini tidak dapat menyokong golongan orang kurang upaya tersebut untuk memberikan prestasi dan juga pekerjaan yang bersesuaian. Justru apabila majikan ingin mengambil pekerja orang kurang upaya, halangan stigma itu harus kita tolak ke tepi. Kita tidak boleh melihat golongan orang kurang upaya itu kita menilai kemahiran mereka semata-mata berdasarkan ketidakupayaan fizikalnya sahaja. Ada ramai contoh pekerja-pekerja orang kurang upaya di Malaysia, ya, walaupun mereka mempunyai ketidakupayaan yang tertentu, mereka mampu melaksanakan tugasan mereka dengan baik. Bahkan di kalangan majikan di luar sana secara umumnya rata-rata melihat pekerja golongan orang kurang upaya adalah lebih cekap dan juga setia kepada syarikat maupun organisasi yang mereka sertai. Ini antara ciri yang kita terima dan kita dapat maklum-maklum daripada majikan di luar sana. Namun Tuan Faiz, kalau Tuan Faiz cakap sistem sokongan yang bersesuaian. Okey, baik Tuan Faiz ada berbicara tentang kesetiaan dan juga produktiviti. Itu juga melibatkan dasar gaji progresif di mana itu satu dasar yang mahu meningkatkan kesetiaan dan juga progresif produktiviti dalam kalangan pekerja. Dan saya nak tahu juga pandangan Tuan Faiz tentang dasar gaji progresif ini terhadap daripada segi sudut pandangan orang OKU. Ulang balik sama. Okey, tak apa. Okey, saya nak tahu bagaimana sudut pandang orang golongan OKU tentang dasar gaji progresif. Adakah penambahbaikan istimewa perlu dilakukan khusus untuk golongan OKU ini? Baik, secara umumnya dasar yang berkaitan dengan di bawah kerajaan kita mempunyai berbagai dasar-dasar untuk menyokong golongan orang kurang upaya. Kita mempunyai dasar orang kurang upaya yang fokusnya kepada memberikan sokongan dan juga perlindungan dan juga perkhidmatan kepada golongan orang kurang upaya. Dan Malaysia juga mempunyai Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya 2016-2023 dan kini Pelan Tindakan Orang Kurang Upaya itu dianjakkan sehingga tahun 2025. Dan pada masa yang sama juga di peringkat pengendalian dan juga rujukan, kita juga mempunyai rujukan dari segi pelaksanaan melalui United Nations Convention for the Right for People with Disability, UNCRPD. Ini adalah antara dokumen-dokumen dasar dan juga dokumen-dokumen rujukan yang memberikan sokongan kepada memberikan jaminan perlindungan dan juga hak pada golongan orang kurang upaya di Malaysia. Dan pada masa yang sama juga melalui Akta Orang Kurang Upaya yang diwujudkan pada tahun 2008, ianya memberikan sokongan dan juga perlindungan serta perkhidmatan, penegasan terhadap perkhidmatan akses yang perlu diberikan kepada golongan orang kurang upaya di Malaysia. Namun, ada pelbagai penambahbaikan yang sedang dilaksanakan pada masa ini dan sehingga kini saya difahamkan Akta Orang Kurang Upaya Malaysia 2008 sedang dalam proses semakan akhir daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan akta tersebut akan dipinda pada kebarangkaliannya pada tahun hadapan untuk diberi pembentangan di peringkat parlimen.
Jadi ini adalah antara dokumen-dokumen yang ada di negara kita untuk memberikan sokongan kepada sebagai dasar kepada golongan orang kurang upaya. Namun apa yang ingin perlu kita lihat dan kita perlu tegaskan bahawa pelaksanaan deliverability daripada setiap perancangan-perancangan yang diasaskan. Dan sekiranya kita merujuk kepada pelan tindakan orang kurang upaya, ini satu pelan tindakan yang sudah cukup komprehensif. Namun dari segi aspek pelaksanaan, ada banyak perkara yang melibatkan pelbagai agensi perlu melaksanakan dan perlu juga melaporkan kepada stakeholder sekiranya ada inisiatif-inisiatif yang kita ingin laksanakan itu tidak mampu mencapai sasaran. Dan kita harus mengambil semangat inisiatif yang dilaksanakan oleh pelan RMK ke-12 yang kita laksanakan di bawah negara kita serta pelan-pelan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara apabila setiap pelan-pelan tersebut mempunyai dasar dan juga KPI masing-masing. Jadi seharusnya pelaksanaan terhadap inisiatif golongan orang kurang upaya ini juga turut mempunyai KPI sasaran yang tertentu. Kita mungkin tidak perlu lagi berbicara adakah kita harus melihat pelibatan orang kurang upaya dalam segmen kerajaan sebanyak 1%. Bahkan sewajarnya jumlah pelibatan ataupun pengambilan pekerja orang kurang upaya itu wajar ditingkatkan lebih daripada 1% setiap tahun. Kerana dasar ini telah pun dilaksanakan di semenjak tahun 2010. Namun sehingga kini pada tahun 2003 mengikut statistik pada tahun 2002 di bawah statistik pekerjaan dan pemburuan, jumlah orang kurang upaya yang terlibat dalam segmen perkhidmatan awam adalah sekitar 0.3% sahaja. Baik, dan diharapkan ada penambahbaikan untuk golongan orang kurang upaya menerusi rancangan Malaysia ke-12 ini. Terima kasih Tuan Faiz Suhaimi kerana sudi bersama kami membincangkan, memberi kami sedikit tumpuan ataupun penelitian yang harus dilakukan bagi golongan orang kurang upaya. Terima kasih sekali lagi. Baik, rancangan Malaysia ke-12 ini 17 anjakan kita akan teruskan bersama dengan tetamu yang kini berada di studio bersama kami, Dr. Rajintiran Ayavu, pensyarakan dan Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Perniagaan dan Ekonomi dari Universiti Malaya. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami dalam rancangan 17 anjakan radikal menjelang rancangan Malaysia ke-12. Baik, bercakap tentang isu rancangan Malaysia ke-12 ini, kita faham bahawa kita memberi tumpuan kepada mengukuhkan fiskal dan juga kedudukan keuangan negara. Antara cara yang boleh kita lakukan adalah dengan mengutip cukai. Kita melihat bahawa pada keadaan masa terdesak ini kita tidak mahu mengeluarkan ataupun memperkenalkan apa jenis cukai yang mungkin secara terus kepada rakyat. Namun kita ada cukai barangan mewah, cukai modal dan sebagainya. Namun kita cuba memahami kenapa tidak kerajaan memperkenalkan cukai remittance ini kepada. Kita tahu jumlah pekerja asing di Malaysia ini sangat tinggi. Bagaimana Doktor melihat isu ini? Okay, in my opinion, regarding the tax collection, right? Because I think previous interview also I mentioned about when our debt is quite high, how we can cope with our debt. Okay. So I mentioned that there's two options we can go for it. One is GST. Okay. We bring it back the GST again. In order to improve, you get that increase our revenue, or other, we go for effective tax collection. Okay. So currently what the government is doing is effective tax collection. But in my opinion, say, do this work? Yes, but do this enough? That is a question marks. Say, even though they're thinking that we need more money in order to do better allocation for the country development or economy improvement or growth and so and so. But see, for example, what are the things, the taxes they can focus is, one of it is currently they apply on SST. Okay. Right. But what they can incorporate it is the capital gain tax. Okay. That is, they can bring it back in order to get more revenue, or, and I think our economy minister Rafidah Aziz was also mentioned that they thinking that we wanted to bring capital gain tax or GST back. We see which is be
or more appropriate in order to improve and increase the revenue of the country in order to allocate the fund to the various sector for the economical development. Okey, pandangan doktor, sekiranya GST kembali dilaksanakan, sekarang kita laksanakan SST pada tahun 2018, 15 sehingga 2018 GST itu dilaksanakan dan kesannya kita dapat lihat kepada negara. Kemudian kita beralih kembali kepada SST. Kemudian dicadangkan semula untuk kembali ke arah GST. Persoalannya bukan sama ada GST ini sesuai ataupun tidak dilaksanakan. Persoalannya adalah di tampuk kepimpinan itu sendiri, perlu ke ada perubahan yang mengejut dari segi pelaksanaan cukai di negara kita? Sebab kita dapat lihat hasilnya, tapi disebabkan pertukaran pentadbiran, kita kembali ke cukai yang lama. So, berlaku kekacauan dalam pergerakan ekonomi kita. Yeah, betul. I mean, this is one of the things they have considered for a long period of time, because like the PH government introduced SST back, and they said they'll put aside the GST. Okay, but if they wanted to bring it, that's a big question mark. That is the one thing they're stopping them to bringing back the GST. But in order to see, I mean, sometimes we realize which is good for the country. Let's say, because we already realize, it's not only me saying, all the top economy specialists in the country are saying the same thing. Okay, because if we wanted to move forward, we realize which is good for the country. I think GST is much better than SST because we're able to collect more taxes. Because what we see, okay, due to the pandemic for the 2 years, basically our economy doesn't move. We stop. Okay, if we have make a small move, that's okay, but basically we stop. So entire 2-year progress has been dragged back. How we wanted to push it? We need a kickstart. We need the money to boost the economy. Where are we going to get it? I mean, I'm not saying this is one of the options we have. See, we have to look at the growth. I mean, we have to see the wider aspect, what it better for the country. I mean, as a Malaysian citizen might think that GST is going to be difficult for them, but we have to see in a greater perspective, in the wider perspective, what is good for the country. Because see, in the moment government go after more aggressive tax collection, it's going to be affected the people again, especially small, medium enterprise company, because they're going to be more aggressive tax collection, may stop them more in terms of progress or in terms of development the business. Then they might just say, okay, can I slow down my business, because if I go more aggressive, I need to pay more tax. That will be stop our progress. We see every single we do, we have pros and cons, but we see which is the better pros and compared to the cons. Yeah, so we have to see in the perspective. I'm saying, and in the geopolitical, in a wider perspective, the bringing back GST is going to be a question mark, because the PH government, which is they change it from GST to SST, and they want to introduce back removing SST and GST back. It's going to be a big question mark for them. But I do understand, but we have to see in the wider perspective. Nak minta penjelasan pada doktor sikit. Pelaksanaan GST, kalau kita melihat responnya, dapat banyak respon, ada positif ada juga negatif. Tetapi yang menjadi kegusaran pelaksanaan GST adalah apabila tycoon ini perlu mengeluarkan duit yang banyak untuk membayar cukai berbanding dengan SST. Jadi persoalannya, adakah pelaksanaan cukai itu perlu diperketatkan lagi sekiranya pelaksanaan GST ini dilaksanakan? Tapi soalan itu kita simpan dulu, doktor. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih atas kesetiaan anda masih lagi bersama dengan di studio kita, iaitu Dr. Rajintiran Ayavu, Pensyarakanan Jabatan Pengurusan dan Pemasaran Fakulti Perniagaan Ekonomi Universiti Malaya. Baik doktor, tadi saya dah tanya berkaitan dengan, doktor pun dah mengulas lanjut berkaitan dengan pelaksanaan GST, SST. Berbalik pada soalan tadi, pelaksanaan GST memberi satu kegusaran kepada tycoon-tycoon besar untuk membayar cukai. Jadi sekiranya kita tidak memperketatkan pelaksanaan ataupun penguasaan LHDN ini, pandangan doktor, adakah undang-undang kita sedia ada kukuh ataupun perlu dilaksanakan dengan lebih agresif sekiranya cukai-cukai ini dilaksanakan nanti supaya revenue kita bertambah dan juga kita boleh sumbangkan kembali kepada negara?
Okay, when you're asking regarding this matter, we have to go more on targeted basis. Rather than we go at like either we say we're talking about SST and GST, why not we go together, SST and GST together? So that would be more applicable because we can say we targeted the particular group of people that's earning high income salary. And at the same time, we also can collect the general, GST as well. So we have balanced tax collection rather than we go one side, say for example, that's a pros and cons. Every tax, you look at it like capital gain tax or SST or GST, or we're looking at remittance tax, for example. All of that has a pros and cons. So what I'm saying, it's better we look into broader perspective. We look at more effective tax collection based on targeted basis. Will be balance the books in pretty much about all the places that can we gain more revenue that we can distribute again in order to we recover back the whatever drawback we have it during the COVID pandemic. Maknanya pelaksanaan GST dan SST dilaksanakan serentak, tapi GST dilaksanakan untuk sebilangan golongan tertentu sahaja dan SST untuk sebilangan golongan tertentu sahaja. GST in a wider golongan, pretty much about everybody pay. But SST was targeted sector, targeted people. Especially we can see as a LHD, they know who earning more money. So we can focus on that particular, so they can pay more. For example, expensive goods. Normal general people, citizen not really going to buy a Rolex watch, right? So that can you can impose SST. Okey, Doktor, kalau kita nak bercakap tentang kutipan cukai, selain cukai barangan mewah yang Doktor telah katakan itu, mungkin kita negara perlu melihat kepada cukai-cukai yang mungkin pernah diperkatakan tetapi kurang penekanan terhadap dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, contohnya cukai ekonomi gig, cukai perniagaan dalam talian dan sebagainya. Pandangan Doktor tentang ini? Yeah, but actually that's it. We have the more comprehensive framework in order to see what kind of the tax we impose. For example, as I say, gig economy taxes or online business taxes should be we impose. But before we impose that, we should have the greater framework, comprehensive framework in order to see how we're going to collect this tax. So far, I think they are in the process of doing that. I think they should be more aggressive in implement those framework in order to government can imply that they capture those income revenue as well. So that means it could increase our revenue. Okey. Kita nak simpan dulu Dr. Rajin Tiran. Kita nak bersama dengan seorang lagi studio bersama dengan kita tetamu di atas talian, iaitu Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Muzammil Yusof selaku AJK Frekuensi Radio dan Medan Elektromagnetik RF EMF dari UNIMEP. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Baik Doktor, berkaitan dengan teknologi, kalau kita menyebut 5G lah kita katakan, ada berlaku sedikit kepincangan di mana 5G ini sekarang ini pelaksanaannya lebih kepada menyeluruh. Tetapi kalau kita melihat 5G ini sebenarnya diwujudkan lebih kepada industri. Kalau kita melihat sendiri pun data-datanya sekarang ini capaian untuk 5G lebih kurang dalam 68.8% sehingga 31 Ogos 2023. Persoalannya Doktor, adakah 5G ini sesuai digunakan untuk kegunaan harian masyarakat kita ataupun sebenarnya dia lebih sesuai ditekankan kepada industri, penggunaan industri? Okey, terima kasih bernama yang telah menjemput saya pada pagi ini. Okey, untuk mengulas persoalan tersebut, pada pandangan saya 5G sebenarnya bermanfaat untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Kalau kita tengok, kerajaan telah melaksanakan ataupun memberikan inisiatif yang sangat baik dan sehingga pada tahun 2023 ini mereka bersasarkan 80% keseluruhan Malaysia akan dapat diberi liputan yang terbaik. Oleh itu, kalau sebab fungsi 5G sebenarnya memberi capaian yang pantas dengan jeda masa yang singkat. Sebenarnya ia merangkumi bukan hanya untuk industri tetapi juga untuk semua rakyat Malaysia. Ini yang kita perlu highlightkan. Baik. Di samping itu, yes. Okey, teruskan Doktor. Teruskan. Okey, ini kalau boleh saya kaitkan dengan Malaysia Madani, program yang berkaitan dengan kajian separuh penggal, berkaitan dengan yang kita tengah bincangkan pada hari ini. Dia berkaitan dengan infra ni sebenarnya dia utility. Kalau kita sebut utility, dia bukan hanya air dan elektrik.
dia merangkumi internet sebab internet ini sangat penting. Kalau kita tengok dia berfungsi sebagai katalis. Katalis bukan hanya boleh membangunkan masyarakat sejahtera, dia juga boleh membantu untuk mencapai negara berpendapatan tinggi. Saya selalu, sebab saya dalam bidang wireless, infra ini sangat penting. Sebab kalau dulu betul, bila kita sebut teknologi, kita selalu mengkaitkan dengan electrical. Tak ada elektrik, tak ada teknologi. Tetapi pada masa kini, tanpa internet, teknologi tidak boleh berfungsi dengan baik. Sebagai contohnya, walaupun kerajaan mensasarkan pelaksanaan 5G dan juga sebagainya yang lain, tetapi kalau kita tengok di kawasan-kawasan luar bandar masih mengalami keperluan, dan juga inilah kawasan-kawasan yang sebenarnya sangat kritikal untuk kita memberi servis. Oleh itu, apa yang telah dirancangkan oleh YB Tuan Fahmi Fadzil dengan menjemput Starlink sebagai contohnya untuk menjadi salah satu daripada key player, ini sangat baik pada saya yang disarankan oleh Malaysia Madani, sebab di kawasan-kawasan terpencil ini sebenarnya kalau kita bincangkan tentang infra, pelaksanaan atau pemasangan menara, penarikan kabel dan sebagainya, sebenarnya kosnya lebih tinggi. Oleh itu, dengan adanya Starlink ini yang berfungsi di bawah LEO Earth Orbit, dikawal sebagai LEO Satellite ini boleh melaksanakan atau menjadi satu accelerator yang bukan hanya seperti saya sebut tadi, membangunkan masyarakat sejahtera, ia juga dapat membantu mencapai negara berpendapatan tinggi. Sebagai, kalau kita tengok PMSK sebagai contoh, perusahaan mikro, sederhana dan kecil, sebenarnya ia bergantung kepada kepada internet. Sebab tanpa infra, boleh kata hampir tidak pasti perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Sebab saya ingat gig ekonomi ialah salah satu daripada benda yang penting ataupun punca pendapatan yang sangat penting. Kalau tengok masyarakat sekarang, mereka terus pergi kepada ekonomi digital. Bila sebut ekonomi digital, kita tidak boleh lari untuk mengaitkan dengan internet dan juga teknologi komunikasi. Sebab itu pada saya, tajuk universiti ini sangat penting. Dan sangat baik kerajaan meletakkan sasaran iaitu berusaha untuk menyediakan internet di Malaysia ini sebagai satu sasaran penting. Ini sangat baik. Okey, baik doktor, kita faham bahawa keutamaan perlu diberikan dalam meningkatkan ketersaling hubungan terutamanya di kawasan-kawasan yang jauh daripada pusat bandar. Dan kita nak faham juga dalam Malaysia ini, industri E&E selalunya kita memberi fokus kepada back end, tetapi kali ini kita nak menukar, kita nak lebih kepada front end dan sebagainya. Kita nak melihat bagaimana industri-industri yang berteknologi tinggi ini dapat kita realisasikan dalam masa yang betul-betul kita tak mahulah ia mengambil masa yang sangat panjang, namun kesediaan kita dari segi bakat, infrastruktur dan sebagainya, apa yang boleh kita tambah baik? Okay, seperti yang saya ingat, sasaran disediakan oleh Menteri Pengajian Tinggi sebagai contohnya, Datuk Seri Khalid Nordin, di mana beliau sendiri sangat menekankan berkenaan dengan pembangunan TVET. Okey. Ini juga sangat dipandang tinggi oleh PMX sendiri, di mana program TVET inilah yang akan menjadi dan juga akan menghasilkan tenaga pakar dan juga keperluan kepada negara, termasuklah penyediaan belia-belia yang berkemahiran tinggi untuk bersama-sama dalam pembangunan negara. So, pembangunan TVET ini sangat penting dan terima kasih dan juga sangat baik oleh kerajaan berkaitan dengan TVET yang membangunkan bakat-bakat yang berkemahiran. Okay. Doktor, kita nak tahu juga macam daripada sebelum ni Celcom Digi ada buat satu MOU bersama dengan satu syarikat telco dengan Korea. Saya tengok nama dia, tapi kita melihat kepada kesan daripada MOU itu seolah-olah melihat pembangunan e-sukan, realitinya, XR-nya itu seolah-olah macam kita ketinggalan ke belakang. Jadi pandangan doktor, adakah sebab sebelum ni pada 2017 kalau tak salah saya kita dah ada pembangunan untuk e-sukan, tapi disebabkan perkembangan yang agak perlahan melihatkan kita agak ketinggalan. Jadi pandangan doktor macam mana dengan pelaksanaan dan juga MOU ditandatangani ini, bolehkah melihatkan negara kita seiring daripada segi telekomunikasinya dan juga jaringan internetnya? Saya sebenarnya menyambut baik
berkaitan dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh Sarkozy. Sebab kalau kita tengok, Korea sememangnya satu negara yang berkembang pesat terutama dari segi telekomunikasi. So, memang terbaik. Itulah kerjasama yang sangat baik dan saya harap kita dapat beri sedikit masa dan saya setuju berkenaan dengan isukan. Sebelum ini memang berlaku perkembangan dan agak terbantuk sedikit. Dan insyaAllah saya rasa ke depan ini teknologi ini ataupun berkaitan dengan aplikasi ini akan berkembang sejajar dengan hasrat yang telah diberi penekanan oleh kerajaan semasa. Baik, Doktor, kalau kita bercakap tentang Korea ini, kita tidak boleh terlepas pandang bahawa mereka mengambil jalan yang berbeza berbanding Malaysia pada tahun 80-an, 80-an, di mana kita masih lagi mengekalkan industri perkilangan yang menggunakan tenaga buruh gaji rendah, tetapi mereka menggunakan teknologi tinggi dan berimpak tinggi. Dan ini selepas 20 tahun kita cuba untuk mengikuti jejak langkah itu dengan mengekalkan beberapa industri HGHV seperti pertanian dan sebagainya. Bagaimana ini sebenarnya dapat diadaptasi? Adakah ia akan berapa lama ia akan mengambil masa untuk diadaptasi, kita menyediakan bakat tempatan dan seterusnya menjadi satu industri yang betul-betul memberi manfaat kepada ekonomi negara, khususnya KDNK? Okey, pandangan saya, kita sebenarnya di dalam laluan yang tepat untuk kita mencapai HGHV. Yes. Sebab kalau kita tengok sasaran ini bukan hanya dibawa oleh pendidikan tinggi, ia turut dibawa oleh MOSTI, dibawa oleh culture dan sebagainya. Sebab dari segi kesediaan, saya fikir rakyat Malaysia sangat bersedia. Kita sangat terbuka berkenaan dengan teknologi, terutamanya komunikasi. Okey. Cuma dari segi pelaksanaan dan sudah pasti, balik kepada yang saya sebut tadi, infra sangat penting. Okey. Infra. Sebab itu internet ini perlu di-cover keseluruhan. Sebab kalau kita cerita pertanian ini sebenarnya kita lebih kepada kawasan suburban ataupun di luar bandar. Kalau di kawasan bandar, saya ingat tak ada masalah berkaitan dengan internet. Kita ada pelbagai, kita ada list line dan sebagainya. Terutamanya daripada segi Telekom Malaysia Berhad. Kalau kita tengok dari segi MOSTI sendiri, banyak syarikat-syarikat formula yang telah di-fund ataupun diberi dana, konsultasi dan sebagainya. Sebagai contoh, kita ada program M-Ranti, kita ada program My Startup. Kalau kita tengok sebelum ini, kita ada program NTIS, which is Sandbox Teknologi dan Inovasi Negara. Sebab saya juga ialah sebahagian daripada panel MOSTI, yang mana kita selalu menerima permohonan-permohonan daripada syarikat-syarikat formula untuk kita menilai dan juga memberi dana dan konsultasi. Apa yang saya dapat lihat, memang syarikat-syarikat terutamanya yang berkaitan dengan PKSM ini, PMSK ini, semakin berkembang dari masa ke masa dan kita bergerak seiring dengan perkembangan digital. Baik, Doktor. Itu yang, yes. Bercakap tentang infrastruktur internet ini khususnya, saya tertanya-tanya sebenarnya, apa yang menyebabkan kos internet di Malaysia ini tidak begitu rendah kalau saya bandingkan dengan negara-negara jiran? Apa yang menjadi halangan untuk negara kita menyediakan kemudahan internet pada kadar yang rendah tetapi kualiti kelajuan itu sangat tinggi? Apa penghalangnya? Pada saya sebenarnya ini seharusnya berlaku perbincangan yang lebih rapat di antara kerajaan dan juga pembekal telekomunikasi. Sebab dari segi kos, pada saya mereka infra telah tersedia. Sepatutnya mereka berupaya untuk mengurangkan. Sebagai contoh, terkini kita ada pakej rahmah berkaitan dengan internet dan juga pakej rahmah berkaitan dengan alat telekomunikasi. Sebenarnya mereka berupaya untuk menyediakan perkara-perkara berkenaan, iaitu dengan kadar yang rendah, dengan kelajuan yang tinggi. Sebenarnya harus ada kerjasama yang baik antara kerajaan ataupun kementerian bersama dengan pembekal-pembekal telekomunikasi. Tiada masalah sepatutnya.
Okey, lega kita dengar perkara itu satu perkara yang bukan mustahil. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami berbincang, memberi sedikit input tentang apa rancangan Malaysia ke-12 ini, menambah baik idea-idea yang ada dalam rancangan ini. Terima kasih sekali lagi Doktor Profesor Madya Engineer Technologies Dr. Muzamil Jusoh dari AJK Frekuensi Radio dan Medan Elektromagnetik Unimed. Terima kasih doktor sekali lagi. Panjang tak nak sebut tu. Panjang. Okey. Berbalik pada Dr. Rajan Tiran. Saya tertarik menyebut berkaitan dengan ekonomi digital. Sekarang ni kita dapat melihat bahawa perlahan-lahan bermula pada tahun 2020, kita dapat lihat dunia global ini mula beralih kepada digital. Jadi untuk kita memanfaatkan infrastruktur yang kita sedia ada, 5G dan sebagainya, macam mana kita nak menambah baik kelompongan-kelompongan yang ada untuk kita meningkatkan lagi revenue dalam ekonomi digital ni? Okay, one of the thing is kita kena start daripada basic, iaitu kita kena ada infrastructure yang better infrastructure, so that can be reached every. Okay, for example, you see our current economy will be from 100% total economy, 60% governed by 4 major state, okay, and 1 wilayah persekutuan. Okay, so see, total daripada ekonomi 100%, 60% cover only 4 negeri. What is reflecting as apa yang menunjukkan kepada kita, so kita, a lot of other state is not involving. So what is that? I mean, go back to again the previous conversation, iaitu internet. Pasal apa? Kalau tak internet tak sampai every penjuru pedalaman, kita susahlah meningkatkan ekonomi development. Dan doktor, kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-12 ini juga, antara fokusnya adalah untuk mengurangkan jurang ekonomi antara wilayah yang kita tahu ada 3 kategori. Kategori yang tengah-tengah, kategori yang doktor katakan tadi 60, dan juga kategori negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Dan dalam kita nak menuju mengurangkan jurang ini, kita tahu bahawa kita boleh mempertingkatkan ekonomi wilayah, dan antara yang ingin dilakukan adalah berkaitan dengan TBB ataupun tenaga pulih baharu. Dan sejauh mana kualiti ataupun TBB ini boleh dilakukan di wilayah-wilayah yang terutamanya wilayah Sabah dan Sarawak, bagaimana? So you mean referring to the employability or readiness, infrastructure and everything? Okay, one of them it's more related to how we could have talent. Okay. Rather than we could say human capital. Okay. So without human capital, a country cannot move forward. Okay. So one of the things we Malaysia doing a lot of initiative to bring back our talent from overseas. Okay, but my question is it effective enough? Okay. And again, I will go back again, why people wanted to run away from Malaysia. It's because our pay scale ialah tangga gaji yang tak setempal dengan qualification, kemahiran. So I think this should be the first step. Okay. I mean, I agree with with our initiative, what we're doing and everything, it's good. But we wanted to we want to improve our tangga gaji. But if we look at in general, our inflation also is getting higher and higher. So see how we go about it. So one, we retain our talent. Second, we bring more talent from outside. Okay, and we go for more open approach, because the more talent, we say targeted talented. So I say more focus. For example, we need technology related driven talents. Okay, especially we have to push it more for R&D, research and development. Okay, research, basic and applied research. This help
the growth of rural area and also in the state as well. Okey, Doktor, bercakap tentang itu, saya berfikir kita bukan tak ada badan ataupun agensi yang menguruskan perkara-perkara ini. Misalnya kalau saya bagi contoh industri penanaman padi, kita berusaha untuk buat 2 kali penanaman padi dalam setahun dan sebagainya. Perkara ini mungkin nampak baru, tetapi di Selangor telah pun kita lakukan dengan Smart SPB. Tetapi kita juga ada agensi seperti MARDI, MADA, sebagainya. Di mana peranan mereka ini dalam menjayakan semua aspirasi kerajaan ini? I think one of the best questions, because you see, when you look at our national innovation model system, you see we have so many departments, so many agencies, so many things, but do we have govern all of it in under one framework? Okay, we have initiative. Okay, that's a good thing, good start. We wanted to do it, yes. How we do it? okay. And whether it's successful, failure, do we follow up with that? Another problem, it's one of the things, it's regard, because you see, we see every 5 years the new government coming in. Okay. But one of the most important, say, I don't want to say good or bad about the government. I don't want to go into that conversation. I say we hope everybody, the government were coming in, they wanted to do good for the country, the greater perspective. I really appreciate that. But what we need is kesinambungan. Okay, say example, someone started in 2010 and that's supposed to be a continue for another 10 years. So we have short-term plan, but how we continue the short-term plan with the long-term plan and the continuity, okay? Because we have heavily invest in one particular infrastructure. After 5 years, 10 years, we stopped. Or how are we going to go about it? We have to push it, that particular industry, the industry will grow. So they say we need the continuity and the progressive that will push the industry to grow much bigger. So I think we have to find a framework or how we wanted to, every organization can see what is their peranan. So kalau dia tahu peranan dia, yang itu the effective of those department or agency will be, we can see, everybody can see, even the people involved and the people who build it, the how do you call the agency, both people they know, and the people also, the Malaysian people will understand how these people are contribute to them and as a society and also as a whole as a Malaysia. Okey, Doktor, kita nak menyentuh berkaitan dengan pembangunan yang kita lihat sekarang ini semakin rancak berlaku. Tapi persoalannya, adakah pembangunan yang dilihat, pelaburan kita dapat masuk banyak, tetapi pembangunannya itu dilihat tidak dibarikan dengan rata. Pembangunan di peringkat negeri berbeza, pembangunan di peringkat persekutuan berbeza. Persoalannya di sini, adakah sekarang ini masih relevan untuk kita bangunkan pembangunan yang seolah-olah tidak memberi manfaat kepada kawasan persekitaran, yang hanya memberi kesan buruk seperti kesesakan jalan raya, berlaku jenayah dan sebagainya. Pelaburan kita banyak, tetapi pembangunan kita itu masih sekarang ni masih diperlukan ke? See, this is a very interesting question. See, I mean, as a general Malaysian citizen, we want to every sector to be improved, every sector to be better. But in the back end, as the political leaders or the people who involved in perancangan ekonomi, they have to go for targeted sector. They cannot focus every sector. Saya kita kena bagi keutamaan, okay, sektor mana kita nak fokus right now. And sometimes we go for low hanging fruits. Which one we can see because can benefit the people? Because we can go for long term as well as the short term. And the short term who can give a kebaikan yang kepada rakyat secepat mungkin. So we have to play with 3 different things at the same time. So that is the challenging part. Okey, Doktor, kita tahu bahawa
penstrukturan semula subsidi juga antara perkara yang boleh kita lakukan untuk menambahkan pendapatan dan memberikan subsidi kepada golongan yang lebih bersasar. Lebih 77 bilion kita belanjakan untuk subsidi sama ada petrol, minyak, telur, ayam dan sebagainya. Namun kalau kita nak melihat tentang satu sajalah subsidi petrol ini, bagaimana kita, apa cara, saya tahu bahawa satu mekanisme untuk mencari satu formula itu agak payah, kita sangat kompleks. Namun dalam masa yang terdekat ini, bagaimana, apa yang boleh kita lakukan untuk kita at least kurangkan subsidi itu. Mungkin sebagai contoh, kalau orang daripada Singapura masuk ke Malaysia, mereka kena pastikan bahawa kenderaan mereka itu berisi petroleum 3/4 tangki mereka tu petrol daripada negara mereka. Tetapi kita tak tahulah, saya tak rasa kita ada satu undang-undang yang sebegitu. Kalau ada pun mungkin penguatkuasaan itu agak kurang. Dan saya kira ini adalah salah satu cara yang kita rasa boleh buat dulu sementara kita dapatkan formula yang tepat untuk kita jalankan. Pandangan doktor tentang ini. Okay, maybe for example, I mean, I agree with you because some of them, they're taking advantage what we have. Betul. For especially the car from Singapore, they coming over to Malaysia. But maybe what we can say, every time they come into Malaysia, maybe we can charge a transportation tax or maybe entering tax. Okay. Maybe we can avoid, because we want to check. I mean, micromanagement in some aspect is quite difficult because we want to take 1/3 of the petrol, or maybe that. And also we can see we can go after the number plate registration if they're going to fill the fuel in the station minyak. Sebagainya, yang tu pun satu cara. Tapi micromanagement is quite difficult. Rather than we can imply, I mean, when they enter any vehicle from Singapore, we charge smaller money. So basically, that protects us from regarding whether they're taking. I mean, they utilize the low petrol price in Malaysia. Okay, satu idea yang baik mungkin boleh diadaptasi oleh kerajaan. Baik, kita nak bercakap tentang pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR ini ditubuhkan untuk orang kata proses penyampaian perkhidmatan kepada rakyat itu lebih cepat dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat STAR ini boleh membantu penyampaian apa-apa sahaja usaha kerajaan, inisiatif kerajaan kepada rakyat? Apa yang boleh kita tambah baik dan sebagainya? See, I mean, one of the wider perspective we can see, because the government itself, the people involved in the economic development plan, they realize that it's the more importance I have to give it to how we do things, Okay. rather than planning, because now they understand how we do things, how we can think, we can get things done. Okay. So I think this kind of a STAR will help us to reach that. Okay. Because they can coordinate, they can monitor whether a program is successful, not successful, what is acceptable level. Probably may have, okay, at least this program at least to achieve 80 to 90% in this period of time. Okay. So this can push it peratusan ke 100%, or more effective way to apply, to be done, or more dikatakan berperanan kepada rakyat daripada sektor awam. Okey. Satu yang boleh kita congkir sedikit, satu berkaitan dengan stigma masyarakat bahawa pasukan STAR tu bagus, tetapi stigma masyarakat berkaitan dengan sektor perkhidmatan awam ni daripada dulu sampai sekarang memang benda tu tak ada nak berubah. Dan sekiranya dengan penubuhan STAR ini, adakah ia mampu merubah stigma masyarakat kepada sektor perkhidmatan awam dengan pelaksanaannya yang cekap, yang telus? Sebab sebelum ni stigma masyarakat bahawa orang kerajaan ni kerja mengular je, makan gaji buta dan sebagainya. So dengan adanya Staff Force, boleh ke dia mengubah persepsi itu kepada masyarakat dan sekaligus menambah baik pandangan dunia terhadap kerajaan? See, the thing is, we can't, kita tak dapat tukar pemandangan seorang in short period of time. Hari ini, tomorrow we can say we can change the perception of the people looking at something, but it takes times. I said I believe in the current system. I believe that's the way they're making things done,
and the current framework, it looks promising compared to the previous before. See, it take times, and we can see the public sector, kerajaan, sektor awam dapat bekerja lebih, say they can go head to head with the swasta, but it take times. But you see, a lot of things are changing. Now from we are purely government, now we become more GLC linked company, and they introduce KPI, for example. Each and individual employee perform better because say if you wanted to progress in your career, KPI is much important things. They say every aspect will start with individual, then it become a group. So if individual, seorang pekerja dia dapat if individual employee can do things much better, then as in a whole, the whole looks better. So we start in the unit, it's employee itself. Okey, Doktor, satu lagi tumpuan kerajaan adalah melaksanakan islah dalam perkhidmatan awam dan memperkenalkan dua ancakan utama. Satu berkaitan dengan perundangan berkaitan rasuah. Saya tak nak sentuh isu ini kerana saya lihat kalau di Malaysia ini rasuah itu saya rasa ada satu badan yang boleh mengawal selia dan sebagainya. Namun satu lagi sisi adalah tata kelola dan rangka kerja institusi, dan kita faham bahawa Malaysia ini sekarang kita nak menuju ke teknologi penyampaian digital dan sebagainya. Kita nak pendigitalan perkhidmatan itu sendiri. Namun kalau kita melihat contoh daripada Jabatan Immigration, kalau kita lihat ada satu sistem yang boleh menyebabkan boleh membantu kita membuat pasport dalam talian dan sebagainya. Namun kita nampak kekurangan teknologi dalam ini. Boleh buat pasport online tetapi kena beratur juga secara fizikal. Itu satu sisi. Satu lagi sisi adalah bila tiba-tiba sahaja my kit tidak boleh dikeluarkan dan sebagainya. Accountability itu, siapa yang harus diberi tanggungjawab tentang accountability ini, penyampaian kepada ni. Ringkas saja, Doktor. Okay, see, accountability is very important in every aspect, say, regarding which sector we work for. See, every individual, say, go back again, individual, it's accountability what they're supposed to do. See, you mentioned about, why our online or e-system doesn't work better. I say, with the current plan, they have put things in place. Okay. If everything goes well, we can do things like we no need to queue in the line for things. You see, for example, we can look into banking system. Last time we pay every single payment, we queue up in the bank. See, now you can ask people to say, sekadar say, semua orang tak pernah sekarang dia nak queue dekat bank. Everything can be done in smartphone. Betul. Okey, Doktor. So they think that is the way they can. Kita menuju ke arah itu. Baik, terima kasih Dr. Rajendran Ayavu, pensyarakanan daripada Universiti Malaya atas perkongsian mendalam tentang 17 anjakan radikal dalam rancangan Malaysia ke-12. Itu sahaja yang dapat kami kongsikan buat masa ini. Saya Helena Pallavi. Saya Zul Yusof. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera.